forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mereka dengar respon Datuk Ahmad Amir berhubung bekas MB Perlis akan didakwa atas tuduhan rasuah esok. Dan juga kita akan mendengar respon daripada Datuk Ahmad Amir, pengarah syarikat dituduh cuba sogok Anwar Musa 75 juta berhubung dengan Menara KL. Nanti kita akan komen macam biasa. Bukanlah dalam keadaan yang makmur, kerana kita masih berhutang. Memang negara kita makmur, punya hasil dan sebagainya, tapi hutang yang dilakukan oleh pimpinan terdahulu sampai 1.5 triliun. Ini masalah yang sebenar-benarnya, maka tak dapatlah disediakan bantuan lebih banyak daripada itu. Berdoa kita saudara agar kerajaan pimpinan Datuk Anwar Ibrahim, Datuk Seri Hamidi, saudara Yusuf, saudara, mereka dapat menangani dengan anggota kabinetnya untuk menangani derita rakyat. Itu yang kita harapkan, saudara. Baik, saudara, saya runsing sebenarnya. Saya melihat lepas satu-satu kebejatan berhubung dengan rasuah terdedah, saudara. Dan saya ucapkan tahniah kepada Suruhanjaya Pencegah Rasuah kerana mereka berterusan berusaha untuk menangani masalah kebejatan rasuah ini. Dan terbaru saudara apabila besok kabarnya mantan Menteri Besar Perlis iaitu Datuk Datuk Seri bukan Menteri Besar dijangka akan dihadapkan di Mahkamah Session Kanga. Pertuduhan ke atas bekas Menteri Besar itu akan dilakukan mengikut Seksyen 18 Akta SPRM 2009 kerana mengemukakan atau mengesahkan dokumen mengandungi butiran palsu. Jadi SPRM telah pun menghantar jemputan pada media untuk membuat coverage di Mahkamah Kanga. Lanjut saya tak boleh bagi tahu saudara, sebab katanya untuk memasukkan dokumen itu terpulanglah dalam pembicaraan besok. Tapi begitulah saya katakan bahawa pihak Suruhanjaya Pencegah Rasuah mereka tidak memilih bulu. Mereka buta warna. Siapa saja yang melakukan kebejatan pasti akan dibawa ke muka pengadilan. Saya cuma nak jelaskan kepada saudara sebab saya terima panjang ni cerita dia. Bahawa berhubung tentang skandal Menara KL. Kerana ini melibatkan pemimpin tertentu saudara. Jaya bahawa ada orang tengah nama yang sebut yang telah dibawa oleh kementerian oleh SPRM, orang seperti nama dia Datuk Abdul Hamid, yang menawarkan kepada Datuk Tan Sri iaitu satu suapan berupa 500,000 selama 15 tahun dengan jumlahnya 7.5 juta untuk seseorang pemimpin. Ini akan terdedah saudara. Dan saya ucapkan syabas kerana pihak berkepentingan dalam menguruskan tender kerajaan bukan hanya berhubung tentang Menara KL. Rupanya ada cerita-cerita lain di belakangnya. Contohnya bagaimana membekalkan atau menguruskan tender kerajaan dalam program peranti siswa iaitu tablet. Ini macam komputer saja melalui Kementerian KECOM, Kementerian Penerangan, mana ada orang tengah yang menawarkan rasuah berjumlah 75 juta. Jadi sebab itu kadang-kadang kita kecewa saudara melihat adanya pemimpin bila mereka berada di anjung kuasa, mereka banyak memikirkan soal untuk mereka menjana keuangan peribadi. Rakyat terbiar. Banyak orang bercakap tanya tentang nama orang macam Datuk Abdul Hamid Sheikh Abdul Razak. Ada benda-benda lain lagi katanya saya lihat. Ada syarikat macam Hydro Shopee yang saya tak boleh nak dedahkan semua kerana ini masih lagi dalam peringkat perbicaraan di mahkamah. Menurut laporan Suruhanjaya Syarikat Malaysia, perniagaan utama syarikat sebut bukanlah beraraskan urusan harta tanah, tetapi ia menjalankan perniagaan kosmetik, tetapi mendapat anugerah untuk pembinaan rumah rakyat. Katanya bernilai tinggi saudara. Banyak. Aduh, saya tengok keadaan begini, saya
Apa yang berlaku, SPRM mendedahkan selain daripada kecurangan dalam penjualan murah, pengurusan Menara KL sebanyak 10 juta, ada juga seperti macam pada paper lah saudara, macam mana nak tutup kes ni, terdedah. Itu bagi projek bekalan tablet peranti keluarga Malaysia bernilai 450 juta. My God, saya geleng kepala saudara. 450 juta untuk membekalkan peranti tablet pada masyarakat luar bandar dan sebagainya. Diberi pada orang-orang tertentu yang ada elemen-elemen korupsi katanya. Dan mengikut perolehan resmi Kementerian Kewangan, 4 syarikat yang mendapat tender peranti siswa, antaranya adalah SNS Network. Syarikat itu juga dianugerahkan untuk projek pengaktifan digital AGTech, digital hybrid di bawah Kementerian Pendidikan dan Kementerian Pelancongan. Tidak habis di situ saja. Syarikat milik Datuk sebut juga dianugerahkan secara ruling terus untuk membangunkan pembinaan residensi prihatin bernilai 500 juta. Ketika pemimpin sebut berada di kementerian yang menyentuh kementerian wilayah persekutuan. Jadi apa lebih mengejutkan saudara, laporan International Consortium of Investigative Journalists ICIJ yang berpengkalan di Washington menyebut nama-nama itu dan berlakunya kecurangan tersebut. Jadi saya merasakan bahawa mereka yang berada di anjung kuasa dulu, lain tak ada, cari adalah untuk mencari kesenangan diri sendiri. Dapat hadiah, jam mewah, dapat duit, dan kita tunggulah. Saya harap agar apa yang dilakukan oleh SPRM, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah ini dapat dilaksanakan secara tuntas. Saudara, macam mana bekas Menteri Besar Perlis pun, Datuk Man pun kena. Kita walaupun beliau ahli UMNO, tapi kalau ada kebejahatan berlaku, kita kena terima dengan tangan terbuka apa yang dilakukan oleh SPRM. Kita tak maulah macam parti lain, bila pemimpin mereka diseret ke muka pengadilan, mereka memberontak. Kita dengar je lah. Cuma saya melihat, saudara, saya agak setuju dengan catatan Tun Carlos. Ini berhubung dengan isu pengampunan Datuk Seri Najib. UMNO tidak pernah mendesak, saudara. Tidak ada desakan daripada UMNO. UMNO cuma menghantar tanda tangan mohon kasih daripada rakyat agar Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Pertuan Agong dapat memberi keampunan. Kalau boleh bagi, bagilah. Tak boleh bagi, tak apalah. Tak ada. Okey, tentang komen saya. Okey, saya berkenaan dengan MB Perlis tu, baguslah. Maksudnya SPRM tak pilih bulu lah, dia akan siasat siapa saja. Okey. Kemudian berkenaan Menara KS, saya akan dibaca detail sikit. Seorang pengarah syarikat diminta dibicarakan kerana didakwa menawarkan rasuah berjumlah 7.5 juta sebagai dorongan untuk seorang menteri mempercepatkan cadangan perjualan saham dan pengambilan konsili pada Menara Kuala Lumpur. Pengarah urusan hidroskop Abdul Hamid Sheikh Abdul Razak Sheikh yang syarikatnya telah mengambil alih kongsi itu didakwa menawarkan 500,000 selama 15 tahun kepada bekas Menteri Komunikasi dan Multimedia Anwar Musa melalui pengarah My Creative Venture Tan Sele. Gila dia orang ni. Menara KL pun dia orang nak dirasuah, nak dikelepetnya habis. Itulah kerjaan punya. Selamatlah Datuk Seri Anwar Ibrahim telah naik. Semua itu terbongkar. Kalau PMX kita tak naik, semua tak akan terbongkar. Sebab itulah ada orang ni kaya-gaya. Semuanya nak dikelepet. Kita harap SPRM siasat dan dakwa dengan sebetulnya lah. Okay, mari kita support kerjaan perpaduan PMX Anwar Ibrahim. Assalamualaikum.